Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurul Syafika dengan bernomor metrik 27DEQ21F11116. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan subjek sains, teknologi, dan kejukraan, yaitu soalan yang keempat adalah prinsip syariah. Pengertian bagi prinsip syariah dari segi bahasa adalah sumber air yang mengalir dan tidak putus, ataupun jalan yang lurus, ataupun petunjuk. Seterusnya, dari segi istilah pula adalah segala peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis untuk digunakan oleh manusia bagi kepentingan diri sendiri ataupun perhubungan sesama manusia. Terdapat 5 prinsip syariah, yaitu Robbaniyah, Wasayatiyah, Tawazun, Mizan, dan yang akhir tetap dan anjal. Penerangan tentang prinsip tersebut saya pasingkan kepada rekan saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syakila binti Halida, nomor kad matriks 27DEQ21F1064. Robbaniyah, yaitu ketuhanan. Prinsip yang pertama ini menjelaskan bahwa syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kandungannya yang meliputi aspek akidah, ibadat, dan muamalat adalah lengkap dan seiring dengan keperluan manusia. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisafi keagungannya. Wasatiyah, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariah bermaksud segala hukum hakam adalah bersifat sederhana dan tidak keterlaluan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu perlu dilakukan secara berdiri. Walau bagaimanapun, kelonggaran diberikan kepada yang sakit untuk menunaikan solat secara duduk. Wasatiyah juga bermakna pertengahan antara dua perkara, yang bermaksud tindakan perlulah diambil antara dua kecenderungan. Contohnya ialah antara kaya dan miskin. Dalam hal ini, mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Seterusnya, tawazun, yaitu keseimbangan. Keseimbangan dalam syariah bermaksud segala kandungannya adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan di akhirat. Contohnya, manusia diminta untuk mencari rezeki bagi menyara hidup diri sendiri dan keluarga. Pada masa yang sama, rezeki tersebut mestilah diperoleh dengan cara yang halal dan dilaksanakan dengan terbaik. Hasilnya, kita memperoleh gaji dan ganjaran pahala serta kerja kita dihargai. Para saintis, teknokrat, dan jurutera perlulah sentiasa ingat untuk mengimbangkan keperluan manusia di dunia dan di akhirat dalam pekerjaan mereka. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sfiraniza binti Abu Bakar. Nama matrik saya 27DEQ21F1107. Okey, seterusnya Al-Mizan. Al-Mizan ini membawa maksud neraca atau penimbang bagi seseorang manusia apabila di akhirat kelak. Ia adalah timbangan amal dan ibadah, sama ada manusia itu akan berakhir dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Ia macam bergantung kepada amalan seseorang manusia ketika di dunia dululah. Okey, seterusnya kepentingan beriman dengan Al-Mizan ini ialah, yang pertama, ia dapat mendorong kita rajin dan istiqomah dalam beramal soleh. Contoh yang kita dapat lakukan ialah seperti menunaikan solat 5 waktu. Yang kedua, kita dapat macam bersedekah kepada orang yang memerlukan bantuan kita, seperti orang-orang fakir miskin ataupun sesiapa sahajalah yang dapat kita sedekahkan. Seterusnya, kita dapat menyantuni anak-anak yatim piatu, seperti kita macam sentiasa mendorong mereka untuk memberi semangat lah, kan sebab parents mereka kan dah tiada. So macam kita bagilah semangat untuk mereka untuk teruskan kehidupan, macam tu. Lepas tu seterusnya, kita dapat dengan beriman kepada Al-Mizan, kita dapat memantapkan akidah kita. Yang pertama, seperti kita dapat membaca dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita dapat sentiasa berzikir, bertahlil, bertasbih dan berselawat ke atas Nabi Muhammad. Dan next kita dapat nasihat dan menasihati ke arah kebaikan untuk sama manusia. Last kali kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sentiasa diberkati di kehidupan. Okey, seterusnya hubungan antara Al-Mizan dengan Al-Hisab ini adalah Al-Mizan berlaku selepas Al-Hisab. Al-Mizan ialah proses penentuan keputusan menyatakan balasan syurga atau neraka selepas berakhirnya Al-Hisab. Al-Hisab ialah proses mensabitkan amalan manusia sama ada baik atau jahat. Seperti yang saya cakap tadilah, macam maksud neraca atau penimbang. Okey, seterusnya ialah hikmah yang kita dapat jika kita beriman dengan Al-Mizan. Yang pertama ialah ini dapat membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Seterusnya, ia dapat mendorong manusia melakukan amalan soleh, dapat mencegah manusia daripada melakukan kejahatan, dan ia dapat melahirkan manusia yang bersifat adil dan tegas pendirian. Akhir sekali, membentuk sifat takut terhadap balasan buruk pada hari kiamat. Okey, last sekali untuk Al-Mizan ialah perbezaan konsep Al-Mizan dengan timbangan dunia. Al-Mizan ini ialah seperti menyeluruh, tidak dipengaruhi, tetap dan tegas, berdasarkan zahir dan batin. Manakala bagi ketimbangan dunia pula ialah terbatas, terdedah kepada pengaruh emosi yang boleh berubah-ubah dan berdasarkan zahir. Okey, itu saja. Next. Okey, seterusnya tetap dan anjal. Tetap atau mutlak, perkara yang tetap tidak boleh dipindah, diubah-ubah, dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Atau dalam maksud lain, ia juga dikenali sebagai konsep tabat. Dalam konteks ajaran Islam, ada perkara yang telah tetap dan tidak boleh dipindah atau diubah-ubah, dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Antara perkara yang termasuk dalam konsep tabat adalah aspek akidah, hukum hakam amaliyah yang dinyatakan secara pasti dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Konsep al-tabat dalam aspek akidah dapat dilihat dari segi kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Perkara-perkara berkaitan akidah adalah tetap dan tidak boleh dipindah atau diubah-ubah. Sementara dalam konteks amaliyah seperti ibadat solat, puasa, haji, zakat telah ditetapkan cara dan waktu pelaksanaannya dalam syariat Islam. Begitu juga beberapa prinsip dan muamalat seperti pengharaman riba. Selain itu, hukum jenayah yang diwajibkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti hukum hudud tidak boleh diubah-ubah pelaksanaannya. Begitu juga hukum haram bagi perkara yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah seperti khinzir, minum arak, berjudi dan riba. Perkara-perkara ini ditentukan secara pasti dan tidak mungkin macam berubah sampai bila-bila. Perkara-perkara seperti inilah yang termasuk dalam konsep al-tabat. Manakala al-munarah pula al-murunah pula bermaksud bahawa selain daripada perkara dasar yang tidak boleh berubah, terdapat juga perkara-perkara kecil yang dapat berubah mengikut kesesuaian dengan perubahan manusia sepanjang peredaran zaman. Hal ini menjadikan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa sesuai dan bersifat senang dan mudah untuk diamalkan.
Islam mementingkan kemudahan dan tidak sesekali menyusahkan umatnya dalam mengamalkan segala ajarannya. Contoh, solat adalah wajib dan perlu dilaksanakan mengikut ketetapan rukun. Walau bagaimanapun, jamak dan kasar adalah dibenarkan dalam solat sekiranya seseorang itu bermusafir dari satu tempat ke sesuatu tempat yang jarak jauhlah dari tempat yang kita hendak tujulah. Ini terbukti bahawa hukum Islam tidak statik. Sebaliknya, bersifat anjal dan fleksibel dengan memberi keutamaan kepada keselesaan penganutnya. Okay, next. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Bakhtiar bin Abdul Khalil. Nombor metrik 27 DAQ 21F1046. Pelaksanaan syariah dari segi memelihara agama. Peranan utama syariah Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya. Sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama akan dicegah sebelum berlaku. Bersyariatan, hukuman dan perundangan dalam syariah Islam akan mengambil kira kesannya kepada kemuliaan dan kesucian agama. Syariah Islam menetapkan sebarang kajian penciptaan dan hasil sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberikan kebaikan kepada memelihara agama. Pembinaan bangunan yang dilengkapi dengan kecanggihan peralatannya menjadikan manusia insaf tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan untuk kebaikan manusia sejagat. Untuk menyelamatkan agama, maka hukum keluar daripada Islam adalah termasuk jenayah hudud. Seterusnya, memelihara maruah. Syariah Islam menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. Segala kajian yang melibatkan sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira kepentingan maruah umat. Tindakan yang membelakankan maruah boleh mengundang kerosakan dan kemusnahan yang besar atas nama pembangunan atau pemodenan atau penyelidik, bukan menjadi lesen untuk merobek maruah manusia atau maruah agama. Kerosakan dan kefasadan yang melanda alam ini adalah antaranya berpunca daripada kealpaan para saintis, teknokrat dan jurutera terhadap nilai maruah manusia. Antara itu, hukum hakam dalam syariah Islam memandang serius terhadap tindakan yang boleh merosakkan dan menghancurkan maruah seseorang. Seterusnya, memelihara nyawa. Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia, menjadi keutamaan untuk dipelihara, melaksanakan tanggungjawab khalifah. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa dalam waktu yang sama, mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Persyariatan hukum dalam Islam mengambil kira keselamatan nyawa manusia dengan mengkanunkan hukum-hukum pencegahan. Islam mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Contohnya segala bahan kimia yang boleh membunuh atau merosakkan diri manusia. Antara contohnya dengan mengambil makanan yang halal dan berkhasiat nyawa manusia akan sihat. Begitu juga makanan yang bersifat abstrak dengan zikrullah akan menyihatkan nyawa manusia. Assalamualaikum, nama saya Nur Safiza binti Kubas alias Kubus, nombor matriks 27 DAQ 21F1076. Kepentingan syariah yang keempat ialah memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingan. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksimal menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. Akal yang sihat dijamin oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman dan riadah manusia. Islam melarang segala perubatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang memabukkan,
pil-pil yang menghayalkan, dan bahan bacaan yang merosakkan ketajaman minda. Akal yang cerdas berada pada tubuh yang cergas, menuntut penjagaan pada tubuh badan bagi memelihara kecerdasan minda. Kepentingan syariah yang kelima ialah memelihara keturunan. Syariat Islam dengan tegas memutuskan untuk mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang boleh merosakkan keturunan sama ada secara langsung atau tidak langsung, seperti liwat, istimna iaitu onani, muhasaqah iaitu lesbian, mendedahkan aurat, berdua-duaan lelaki dan wanita, zina atau tuduhan melakukan zina, bercakap atau menunjukkan aksi lucah, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, bersentuhan atau bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Bagi mereka yang sanggup mempertahankan harta sehingga membawa kematian, dianggap mati syahid di akhirat. Kepentingan syariah yang keenam ialah memelihara harta. Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan, seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir dan menspekulasi pasaran modal. Islam menetapkan kewajipan mengeluarkan zakat bagi setiap Muslim yang telah mencapai kelayakan. Harta yang dikumpul mempunyai hak untuk terus mendapat keberkatannya. Pencarian harta hendaklah melalui proses yang jelas halalnya. Matlamat menjadi kaya bukan menjadi sebab untuk menghalalkan segala tindakan ke arah itu. Hukuman Islam hudud seperti potong tangan bagi yang mencuri dan takzir menunjukkan syariat Islam memandang serius jenayah ini. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Arif Azmi Yusuf dengan nama matriks 27DQ21F1118. Baiklah, kini kita memasuki salah satu subtopik di dalam topik pelaksanaan syariah, yaitu utamakan yang utama. Yang pertama, Islam menjadikan aulawiyat ataupun keutamaan dalam melakukan suatu perkara. Islam mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan adalah sangat diutamakan. Islam ni mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Kemudian kita masuki subtopik matlamat tidak menghalalkan cara. Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Manusia dibenarkan untuk menerokai daratan, lautan dan ruang udara untuk tujuan pengimaraan alam. 3. Syariat menegaskan setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Dunia hari ini memaparkan kerakusan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses mengorbankan alam. Sebagai contoh, ujian nuklir di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi yang kini menjadi punca tsunami. 3. Pelaksanaan kajian menepati syariat. Pelaksanaan syariat dalam sains, teknologi dan kejuruteraan mengutamakan nilai keagamaan yang lebih fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. Peraturan dan hukum yang melibatkan halal, haram, sunat, harus dan makruh serta syahabat hendaklah menjadi asas rujukan dalam pelaksanaan setiap proses kerja umat Islam. Andai berlaku pertemuan antara kepentingan keperluan manusia dan pemeliharaan alam, maka syariat menetapkan untuk memilih kemudaratan yang lebih minima. Akhir sekali kita masuk topik mencegah lebih baik daripada mengubat. Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kerja manusia, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar atau yang lebih dikenali sebagai amalkan yang baik, jauhi yang mungkar. Prinsip mencegah sewajarnya menjadi agenda utama para saintis, teknokrat dan jurutera melaksanakan tugasan mereka. Pengabaian prinsip ini akan menempah sesuatu pengurusan kos yang lebih besar serta pengorbanan masa yang bukan kepalang. Justru itu, fikirkan aspek penjagaan sebelum bertindak. Sekian dari saya. Kesimpulannya, prinsip syariah dapat mengubah umat manusia agar tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia ataupun baik di akhirat.
Contohnya, berakhlak mulia dan saling menghormati. Selain itu, 5 prinsip yang telah diterangkan oleh rekan-rekan saya dapat mewujudkan sifat kesederhanaan dan kepercayaan dalam diri umat manusia. Selain itu, prinsip syariah juga dapat memperbaiki diri manusia dalam kehidupan mereka dan dapat juga mengajar manusia tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, kumpulan kami juga telah mendapat menimba ilmu dengan lebih dalam, juga mengetahui kebaikannya. Sekian itu saja daripada kumpulan kami.